Bebel nenek kebayan nak cerita pasal kekuningan pada baby. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat malam. Hari ini kita bertemu lagi dalam Bebel nenek kebayan nak cerita pasal kekuningan pada baby. Kan? Sebab ramai ibu-ibu kat luar sana yang sangat-sangat concern pasal kekuningan pada bayi kita. Tak ada orang yang, tak ada ibu yang tak risau pasal baby kena kuning ni kan. Jadi hari ni Kak Eja nak cerita pasal perawatan dulu-dulu. Petua-petua orang dulu dan cara dia orang handle kekuningan baby ni. Jadi kita nak kongsikan cara orang dulu-dulu handle kekuningan baby ni, style dululah, bukan style sekarang lah. Mungkin kita boleh campurkan sedikit style sekarang, tapi lebih kepada style dulu-dulu. Okey, siapa yang ada dengan Kak Ejah, minta tolong like sikit, minta tolong share sebab kita nak cerita pasal kekuningan. Serius juga pasal kekuningan ni sebabnya zaman sekarang ni tak lari dah tahu kisah baby kuning. Dah tak lari dah kisah baby kuning. Memang kebanyakannya baby yang lahir memang akan kena kuning. Jadi tak tahulah kenapa kan, sebab apa baby kuning. Siapa yang ada, minta tolong hi sikit, minta tolong like, minta tolong share, minta tolong komen, kan, minta tolong komen. Jadi hari ni kita nak berkongsi tentang kekuningan baby, tentang cara orang dulu-dulu merawat kekuningan kan, tentang petua-petua yang boleh membantu insya-Allah kan, tentang apa kaitannya baju kuning dengan baby kuning kan. Jadi kita nak kongsikan pasal tu. Jadi siapa-siapa yang kerja minta tolong hi sikit. Tahniah kepada mereka-mereka yang baru melahirkan. Kawan kita yang selalu dengan kita, Intan, baru saja melahirkan hari ini. Selamat berpantang ya. Minta komen sikit. Minta komen, minta share ya. Okey. Jadi bolehlah kita teruskan dengan topik kita pada hari ini. Okey, kekuningan kepada baby ni adalah perkara yang sangat-sangat biasa kita dengar zaman ni. Maknanya dalam 5 kelahiran tu mungkin 3 bermasalah kekuningan. Maknanya 3 orang akan dapat kekuningan, dapat jaundice dalam bahasa orang putihnya. Okay. Simptom-simptom yang kita boleh nampak pada baby yang ada jaundice ni adalah dia kuning lah. Kita akan nampak mata dia tu nampak macam warna kuning. Kulit dia tu bila kita tekan dia akan naik, dia akan kekuningan bila dia naik tu. Okey, ini adalah tanda-tanda yang kita boleh nampak. Kita boleh nampak daripada segi fizikal pada baby. Selain daripada tu, kalau pada segi perubatan modernnya, diorang akan buat blood test lah kepada baby untuk tengok kadar bacaan bilirubin dalam darah baby. Okey, selalunya kekuningan ini adalah selalunya disebabkan oleh kandungan bilirubin dalam badan baby ni, baby yang baru lahir ni. Maknanya kandungan ni dia sudah siap sedia accumulate ataupun siap sedia dibentuk daripada tempoh baby, daripada tempoh kita menghamilkan baby. Maknanya dalam perut kita dah start build bilirubin ni dalam badan baby. Okey, bilirubin ni dia adalah satu bahagian yang berwarna kuning dalam darah, atau dia dikeluarkan oleh kita punya gland ataupun orang panggil dalam gland ni adalah kelenjar tu, dia akan mengeluarkan bilirubin. Jadi dia berwarna kuning. Bila nak kurangkan bilirubin dalam badan baby ni, baby kena belajar buat darah dia dengan sendiri. Dan pada perawatan orang dulu-dulu, dia tak tahu pun pasal bilirubin ni, dia tak tahu pun pasal baby kena buat darah sendiri ke, dia tak tahu pun. Senang cerita, memang tak ada scientific explanation pada orang dulu-dulu macam mana nak kontrol perbentukan, nak mengurangkan pembentukan bilirubin dalam darah baby ni. Kalau orang dulu-dulu dia tak tahu. Cumanya dia tahu yang baby dia demam kuning. Demam kuning ni orang tua-tua dulu-dulu dah tahu yang ada demam kuning. Kena tahu tu. Sama juga dengan
demam-demam macam demam malaria kan, demam kepialu. Orang tua-tua dulu dah tahu. Cumanya dia tak tahulah scientific explanation tentang kenapa perkara itu terjadi. Dia tak tahu. Okey, cumanya dia tahulah yang baby tu memang kuning sebab dia akan nampak. Kan macam saya cakap, orang dulu-dulu dia berdasarkan observation, pemerhatian. Okey, dia nampak mata tu kuning kan. Bila tekan tu badan baby tu kuning. Mungkinlah dulu-dulu ada kematian disebabkan oleh baby yang kuning ni. Jadi diorang ni tahu bila tengok ada kematian daripada baby yang kekuningan ni, diorang tahu yang benda ni adalah satu masalah. Macam tu. Jadi diorang pun cuba improve dalam segi perawatan. Okey, antara perawatan yang digunakan oleh orang dulu-dulu, Kak Ija cerita pasal dulu-dulu, tak cerita pasal sekarang kan. Antara perawatan yang digunakan, yang sering digunakan oleh orang dulu-dulu atau petua-petua, yang diorang gunakan untuk membantu mengurangkan kekuningan pada baby ni dengan cepat adalah dengan menggunakan perawatan aura. Okey, perawatan aura ni adalah daripada segi penggunaan warna-warna. Okey, penggunaan warna. Kalau dulu orang tua-tua, kalau sampai sekarang lah, Kak Ija pun rasa kalau orang tua-tua dulu pun masih lagi, kalau dia kata baby kuning, dia tak bagi kita dekatkan baby kita dengan benda-benda yang berwarna kuning. Ini adalah disebabkan oleh faktor aura tu. Okey, faktor aura. Jadi kuning dengan kuning dia tak boleh dekat. Sebab apa? Nanti dia lagi bertambah kuning. Okey, dia lagi bertambah kuning. Maknanya dia akan memperkuatkan aura di bahagian yang berwarna kuning. Kalau kita belajar daripada segi perawatan aura, kalau kuning ataupun jingga tu, kekuningan tu adalah di bahagian bawah daripada perut kita, di bahagian perut. Okey, jadi kita tak boleh dekatkan kekuningan pada baby supaya tak nak bagi aura kuning tu lagi kuat, tak balance. Aura lain down, warna dia slow, tiba-tiba aura kuning tu kuat. Jadi darah dia tak berapa bagus. Kesihatan dia pun jadi tak berapa bagus kan. Jadi sebab tu diorang tak bagi meningkatkan lagi aura kuning tu. Sebab dalam masa kekuningan baby tu kita nak mengecilkan, nak menyeimbangkan aura kuning tu. Kan. Sebab tu kalau tengok perawatan di hospital, taruh bawah lampu warna biru. Kerana apa? Kerana biru adalah di bahagian sini, kan, di bahagian tengkuk ni, di mana kita ada kelenjar pituitari yang sangat-sangat bagus, yang kontrol semua bahagian kelenjar. Okay? Jadi kita nak naturalize kan, nak memperkuatkan kelenjar yang kontrol, kelenjar yang merangsang bilirubin ni. Macam itulah perawatan daripada segi perawatan auranya. Okey, jadi dia nak kuatkan kelenjar kelenjar ibu. Kelenjar ibu ni nak perlu dikuatkan. Jadi warna biru tu adalah warna aura yang digunakan untuk memperkuatkan kelenjar baby menghasilkan darah. Macam itulah daripada segi perawatan auranya. Tapi daripada segi perubatan modernnya, Kak Ija tak mau campur lah kan. Sebabnya kita nak cerita pasal orang dulu-dulu. Okey, selain daripada itu, terdapat banyak petua-petua ataupun tips-tips yang digunakan oleh orang tua-tua dulu untuk membantu mengurangkan kekuningan pada baby. Okey, antaranya adalah diorang jemur baby diorang dekat panas. Pagi-pagi diorang jemur bagi kena matahari. Kerana apa? Kerana diorang tak nak bagi baby diorang tidur sahaja. Tak nak bagi baby tu asyik tidur je. Okey. Asyik tidur je. Jadi diorang tak nak bagi baby tu terlampau tidur. Diorang letak kat panas supaya baby tu berjaga. Okey, baby akan dahaga dan lebih kerap menyusu. Okey, orang tua-tua dulu memang jemur baby dekat panas pertamanya supaya dapat bagi cahaya semula jadi. Dan diorang juga cahaya ni adalah untuk membagi baby cepat dahaga, cepat tak tidur maknanya terjaga kan, bangun dengan lebih berkala. Maknanya dia bangun, dia sedar. Jadi sama juga macam sekarang, doktor tak cadangkan kita biar baby tidur sepanjang masa sebab kita kena selalu gerakkan baby kita untuk membantu dia
mengurangkan kekuningan badan. Okey. Antara perkara kedua yang selalu orang tua-tua dulu buat adalah, "Hai Umi, apa khabar?" Kan. Terima kasih sebab join Kak Ijah minta tolong share-share kan. Perkara kedua yang selalu orang tua-tua dulu buatkan adalah dengan sama juga memberi susu kepada baby. Susu badan ni adalah sangat penting untuk membantu pembentukan darah baby, pembentukan darah yang baru, yang lebih kuat kan. Sebab bila baby keluar tu, sebab apa kita nak kena bagi dia susu dengan kerap adalah kerana kita nak bagi dia kencing dan berak dengan kerap. Okey, bila dia flush, bilirubin tu akan keluar, maknanya kuning, dia akan berak kuning. Itu yang orang tua-tua dulu ceritalah. Bila dia berak kuning tu, maknanya dia berak kuning lah. Bila kuning sangat tahi tu, dia berakkan dia punya kuning tu, keluarkan dia punya dan bit baru bina kan bina darah yang baru, bina darah yang lebih kuat, maknanya lebih membina, lama-lama dia hilang. Okey. Selain daripada itu, apa lagi petua-petua yang digunakan untuk membantu mengurangkan kekuningan pada baby? Okey, yang paling senang untuk korang guna adalah kita boleh mandi. Orang tua-tua dulu kan, "Hai Ikin." Waalaikumsalam warahmatullahi kan. Kita boleh gunakan kaedah memandikan baby dengan benda-benda yang berwarna, contohnya berwarna jingga ataupun berwarna keorenan. Okey, contohnya kita macam Kak Ijah akan cadangkan memandikan baby dengan kayu sepang merah ni lah, sebabnya dia berwarna kemerahan dan sepang ni juga mempunyai khasiat untuk cooling, menyejukkan. Okey, dia akan menyejukkan demam. Sebab tu dipanggil demam kuning. Sebab demam kuning kan. Jadi, "Hai Umi." Singgang Umi. Dulu Kak Ijah pernah tanya singgang Umi ni, "Kau jual singgang ke Umi?" Dia kata tak. Kan. Jadi, dia nak membantu mengurangkan temperature, membantu kontrol kita, baby kita punya temperature. Kak Ijah juga sangat-sangat cadangkan ibu-ibu untuk minum air sepang kederang ni. Sebab apa? Sebab bila minum sepang kederang ni, susu pun menjadi susu yang berat dan banyak. Okey, lagi senang bila susu tu berat, susu tu banyak, lagi baguslah untuk baby bina darah dengan lebih cepat. Dan bila dia dapat flush dengan lebih cepat, bina darah lebih cepat, dia punya kuning pun cepat hilang sekali dengan kencing dan berak dia tu. Maknanya bila dia berak keluar, lama-lama darah dia jadi darah yang dah clear, tak ada bilirubin yang berlebihan. Okey? Itu antara yang Kak Ijah sarankan selalulah, mandikan baby dengan sepang merah ni. Sebab apa? Sebab dia ada khasiat lah, kayu tu. Selain daripada membantu mengurangkan kekuningan daripada segi perawatan auranya, ianya juga dapat membantu menghilangkan biji-biji ataupun menghilangkan sakit kulit pada baby kalau baby ada gatal badan kan. Sebab selalu baby-baby kalau lahir banyak yang kena sarap kan. Sarap ni macam biji-biji jerawat yang ada kekuning-kuning tu dalam badan baby tu. Dia macam pimples, macam jerawat tapi banyak dekat badan-badan kan. Itu pun boleh dibantu dengan mandian sepang ni kan, supaya nak mengelakkan radang ataupun bengkak-bengkak kan. Jadi sangat-sangat berkhasiat untuk kulit baby. Sebab tu Kak Ijah sarankan memandikan baby dengan kayu sepang ni lah, rebusan dia. Selain daripada tu, korang pun boleh buat petua-petua yang lain seandainya korang berkesempatan kan. Kalau dah cuba macam ni tak boleh, boleh juga cuba buat daripada petua yang lain. Antara petua yang sangat juga berkesan adalah dengan mencalitkan kayu pitawali di tapak kaki baby. Okey, hai Siti Salwa kan. Calitkan kayu pitawali dekat tapak kaki baby. Kalau kat area korang ada kayu pitawali, elok kalau korang potong sedikit dan simpan. Pitawali ni bukan sahaja kita gunakan untuk membantu mengurangkan kekuningan pada baby, tapi ianya juga selalunya orang tua-tua dulu gunakan untuk membantu menghentikan penyusuan baby. Maknanya kalau baby tu dah besar, nak menyusu je kan, korang dah penat menyusukan baby, korang pun boleh sapukan sedikit dekat puting korang supaya baby korang dah, itu macam dah 2 tahun lebih, 3 tahun masih lagi nak menetek tu. Jadi bolehlah sapu sikit
pita wali tu dekat bahagian nipples kita supaya dia rasa pahit. Pita wali ni adalah satu akar yang sangat pahit, sangat-sangat pahit. Kan? Jadi boleh sapukan ataupun sikit saja kat tapak kaki baby, jangan terlampau banyak sebab ianya panas. Okey. Yang ketiganya, ada juga orang tua-tua dulu. Cubaan orang tua-tua dulu nak bantu mengurangkan kekuningan dengan memberi minum susu kambing. Tetapi Kak Ijaz sangat-sangat tak menyarankan korang bagi baby korang minum susu kambing ke susu apa-apa dulu. Sebab apa Kak Ijaz tak saran? Sebab masa ni baby punya perut tu sangat-sangat lembut. Jadi kita tak tahu penerimaan dia lagi, dan kalaupun susu kambing tu kita tak tahu sterilize, maknanya kebersihan dia tu sama ada daripada segi menghapuskan kuman tu pada susu kambing tu kan, sebab dia diperah kan, kebersihan tu tak tahu macam mana kan. Jadi tak nak bagi perut baby takut tercemar dengan bakteria ke, kita tak nak bagi baby sakit perut ke, and so on. Jadi cuba elakkan daripada memberi susu kambing. Okey, yang seterusnya apa lagi yang orang dulu-dulu buat, ada juga yang mandikan baby dia dengan air sirap. Kan. Hai Nuraida, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada juga yang mandikan baby dengan air sirap untuk bantu mengurangkan kekuningan. Sama juga dia punya method of ideology adalah daripada segi perawatan herba, sebab perawatan aura, sebabnya sirap ni adalah berwarna merah. 39 week Nandi sekarang tengah berpantang. Rindu apa ni? Rindunya nak dengar live Kak. Alhamdulillah. Hai Fatimah, syukur selamat melahirkan kan. Selamat berpantang juga untuk Fatimah. Okey. Jadi ada juga orang memandikan baby dengan air sirap. Selain daripada tu ada juga yang memandikan dengan daun kucai kan. Kita ada beberapa herba ataupun beberapa tumbuhan alami yang kita boleh gunakan untuk membantu mengurangkan kekuningan baby. Okey, cumanya Kak Ija nak minta kepada korang yang ada anak-anak kuning kan, jangan terlampau stres sebab sememangnya zaman sekarang ni baby memang akan kuning. Kuning tinggi. Sebab nak kalau kita darah O kan, orang dulu tak tahu pun darah O ni memang mengakibatkan kuning tinggi kan. Jadi anak prolong jaundice esok hari ke-15 dah refer ke pediatrik. Okey Dahlia. Maknanya dah cuba mandikan baby dengan sepang, dah minum sepang kederang kan, dah mandikan baby dengan kalau orang tua-tua dulu boleh dah mandikan baby dengan sirap ke, dah macam-macam buat tapi masih lagi kuningan. Daun kucai memang boleh guna ke Kak Ija? Ada orang guna. Kak Ija tak pernah guna lagi daun kucai sebab Kak Ija memang kalau Kak Ija darah O. Kak Ija seorang yang berdarah O dan kebanyakan anak Kak Ija pun darah O. Selalunya memang Kak Ija guna sepang. Untuk mandikan baby. Itu yang Kak Ija guna, dan Kak Ija memang style Kak Ija, apa yang Kak Ija guna memang Kak Ija kongsikan kepada korang. Jadi Kak Ija memang minum sepang, susu memang punyalah meriah, tak payah perah pun menetik. Tak payah perah pun menetik, basah semua. Kan, jadi mungkin disebabkan susunya meriah kan, lepas tu kekerapan kita menyusukan baby kan, mungkin disebabkan oleh pemakanan kita. Kak Ija pun tak ada anak yang prolong jaundice. Jadi pada korang yang merancang untuk hamil, jaga pemakanan ya. Sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum kita hamil tu kita jaga, kawal pemakanan kita supaya kita naturalize kan badan kita. Kalau dulu kita ada macam-macam makan apa-apa yang pemutihan ke, ada apa-apa yang berunsur chemicals kan, berunsur chemicals yang banyak. Mungkin disebabkan pengambilan perkara-perkara yang berunsur chemicals yang banyak ni mengakibatkan kandungan bilirubin ni juga meningkat pada baby kita. Jadi sangat-sangat penting untuk kita tahu apa yang kita makan sebab penghasilan darah ni adalah daripada pemakanan. Kita kena tahu tu. Jadi boleh guna macam-macam metod. Boleh mandikan dengan sirap lah, boleh
pakai daun pitawali ni memang sangat berkesan, sangat berkesan. Sama macam memandikan baby dengan kayu sepang. Cumanya pitawali ni dia lebih suka nak dapat dalam kuantiti yang banyak lah kan. Jadi Kak Ija tak bagilah kat korang daun pitawali ni. Dan dia punya penyimpanan pun tak boleh lama. Jadi Kak Ija tak attach lah dengan set baby korang. Okey, jadi kurangkan baby kita tidur kan, kerapkan penyusuan kan nak kalau baby lelaki tu kan, kerapkan kejut, kena kerap kejutkan baby. Okey, dalam pantang boleh ke saya minum herba kalau anak saya kuning? Ramai orang ada permasalahan yang macam ni. Dia ni macam ni ya, kaitan herba dengan kekuningan baby ni tak synchronize sangat. Ada doktor tak bagi makan, tak bagi ibu pakai pilis pun. Kan tak bagi ibu pakai pilis. Kak Ija hairan juga sebabnya kalau tak boleh pakai pilis, maknanya korang tak boleh pakai sabun pun. Sebab pilis pun sapu dekat badan, sabun pun sapu dekat badan. Tak boleh lah maknanya korang pakaikan baby korang lotion, korang tak boleh bagi baby korang pakai minyak baby, semua tak boleh kalau baby jaundice. Itu daripada segi pemahaman Kak Ija, kalau doktor kata tak boleh pakai pilis param ni semua tak boleh. Kan tak boleh. Kesihannya ibu yang bersalin ni, dahlah badan tengah sakit, nak kena kerap pergi hospital, tak dibaginya pula minum herba. Macam mana ibu tu nak sihat? Betul tak? Ke hulu ke hilir, sampai luka pun tak baik-baik, sampai terbuka, terberkis, berlubang kan. Lepas tu bila dah berlubang, terkoyak tu, korang kalau hospital kerajaan, jarang-jarang sangat dia orang nak jahit semula. Tahu, dia orang jarang-jarang nak jahit semula kalau korang punya bawah tu terkoyak balik. Kecuali lah keadaannya sangat-sangat teruk, baru diorang bantu. Kalau yang setakat diorang selalunya memang diorang takkan bantu korang dengan permasalahan itu. Okey, jadi ini adalah korang kena wise, kena bijaksana sendirilah. Maknanya buat keputusan dengan bijak. Okey, bukan kata tak boleh minum, bukan kata jamu tu tak boleh. Jamu ni ada jenis-jenis dia. Kita kena tahu apa yang kita makan tu. Kak Ija suka kalau korang tahu. Kak Ija suka kalau korang tahu fungsinya. Kebanyakan jamu memang tak boleh makan. Sebab apa? Kebanyakan jamu dalam pantang adalah panas. Diorang buat jamu yang panas. Yang diorang bukan buat jamu sebenarnya. Diorang buat, kalau nak ikut orang tua-tua, orang herba, dia cakap, kalau setakat guna kalau setakat guna kunyit, setakat guna halia, serai, lengkuas yang dalam rumah tu, itu bukan jamu. Itu makanan. Korang, dia buat makanan yang berlebihan. Minum manjukani terlampau banyak kan. Ini adalah perkara-perkara yang salah. Yang salah. Bila buat secara salah, efek dia adalah salah. Sebab tu, daripada segi perawatan herba Kak Ija bagi korang aturan. Sebab aturan ni, kita nak bagi korang ikut portion yang bersesuaian dengan keadaan badan kita dan juga badan baby. Keadaan semasa kita dan juga keadaan semasa baby. Selalunya, baby-baby yang 7 hari pertama ni, diorang sangat-sangat weak dan kalau kena jaundice, kalau kita treat awal daripada hari pertama tu, kita dah minum susu, kita dah minum sepang kan. Kak Ija pun hari pertama kan, tak dapat live lagi, tulis kat komen lagi aja. Alah, kesiannya Nuraida Abdullah ni, macam mana dia tak dapat live lagi ni kan. Jadi sangat-sangat penting untuk kita susukan baby kita. Ada susu yang berat ni kan. Kena makan herba untuk bantu. Sebab kalau korang tak ada makan benda-benda yang berkhasiat, herba ni pada kita adalah macam suplemen. Pada orang dulu-dulu, herba ni macam makanan berkhasiat lah yang kita minum. Sebab dia penuh dengan kelebihan macam khasiat. Macam suplemen lah sekarang ni. Cumanya perbezaannya, suplemen tu diorang ambil satu-satu herba tu, diorang extract kan, dan diorang buat chemicalize, menggunakan chemical untuk tiru apa yang ada dalam herba tu. Diorang tak guna herba yang original, diorang tiru apa kandungan herba tu dan buat daripada dalam bentuk hablo. Jadi korang masih lagi makan chemical. Maknanya diorang buat sebatian chemical yang mempunyai khasiat yang
lebih kurang sama macam herba tu. Itu perubatan moden lah. Tapi perubatan tradisional masih lagi menggunakan kelebihan herba. Kena ingat tu, masih lagi menggunakan berpandukan kelebihan daripada herba tu. Maknanya contohnya dia ambil kayu sepang tu, dia tengok apakah kandungan dia dan dia orang buat satu sebatian yang lebih kurang kandungan macam kandungan sepang. Tapi dia orang bagi korang makan dan dia orang kata itu adalah lebih sihat. Sedangkan kita makan itu adalah chemical. Dia orang kata bila minum sepang ni adalah tak sihat sebab dia adalah kayu. Nampak rupa kayu kan, hudoh macam tu kan. Jadi sebenarnya daripada segi alaminya pengambilan herba ni lebih alami. Kalau sepang tu dia punya kandungan tu kalau nak kata kuat, sepang adalah satu herba yang paling mild. Mild ni maknanya ni macam TO nipis lah. Kan macam tu, nipis. Maknanya yang paling berkhasiat tapi dos dia kecil saja. Dia tak kuat. Dia macam kopi, macam Milo. Dia macam tu saja. Kalau korang kata baby punya kuning meningkat disebabkan oleh minum sepang, tidak. Mungkin disebabkan oleh korang kurang menyusukan baby. Mungkin disebabkan oleh korang bagi baby korang tidur terlampau lama. Macam tu. Jadi kena tahu selalunya sepang memang takkan mengganggu kekuningan bayi. Tak ada. Kalau orang tak minum herba pun kadang-kadang baby prolong jaundice sampai ada yang sampai 30 hari ya. Sangat-sangat kesian ibu-ibu yang tak berubat sampai 30 hari disebabkan oleh anak dia kekuningan. Sangat-sangat kesian. Lepas tu nak repair badan balik ambil masa yang lebih lama ya. Kalau berpantang 44 hari bila korang nak repair badan balik korang kena ada 70 ke 80 hari baru boleh ada efek sikit lah, tak sama macam repair badan dalam pantang. Jadi jangan rugikan diri. Kekuningan tu memang satu perkara yang memang normal untuk anak-anak kita ada. Zaman sekarang ni memang most of baby mesti ada kekuningan. Kebanyakannya mesti kuning. Mungkin dalam 5 orang kita besar 5 orang baby yang dilahirkan, 3 orang yang ada kuning dan seorang akan hadapi prolong jaundice. Macam tu lah kira dia punya ratio ataupun dia punya nisbah yang Kak Ijah boleh nampak lah. Kebanyakannya mesti kuning. Dia tak kira baby tu darah O ke, mak darah O ke, darah apa ke, tapi mesti dengar kuning. Jadi jangan terlampau risau, jangan terlampau kelam kabut bila anak kita kuning. Memang akan ada sedikit kepayahan bila kita terpaksa bawa pergi balik anak ke hospital. Cuma Kak Ijah nasihatkan kalau korang terpaksa bawa anak pergi balik hospital untuk check up, pastikan diri korang tu ada persiapan yang betul. Okey, pakailah bengkung, kan, minumlah herba supaya badan lebih sihat. Awal-awal lagi ni memang time korang tak boleh depress. Time yang tak boleh ada tekanan sepatutnya seminggu terawal. Pelik-pelik kan? Sepatutnya kata 21 hari lepas beranak, ibu kena berehat. Tapi hari-hari kena pergi hospital cek kuning anak. Macam mana ibu nak berehat macam tu kan? Kata ibu kena berehat. Jadi banyak faktor yang menyebabkan Kak Ijah terfikir. Sebab kebanyakan kalau dulu-dulu, orang dulu-dulu bila bersalin memang dia tak bagi kita keluar-keluar sangat lah kan. Macam tu. Doakan saya ya. Saya dah beli set berpantang. Tak sabar nak pakai. Alhamdulillah. Terima kasih Nur Syahira. Semoga diberi kemudahan kan. Dalam masa yang sama ambil vitamin lain boleh ke Kak Ijah? Sebenarnya daripada segi perawatan herba Kak Ijah, kita tak ada masalah. Tak ada masalah dalam tempoh pengambilan herba. Korang nak ambil vitamin ke, korang nak ambil pil perancang ke, tak ada masalah daripada segi perawatan herba kita. Sebab kita tak gunakan sebarang chemical. Kak Ijah tak menggunakan sebarang campuran bahan pengawet ke, tak ada. Tak ada pun. Sebab kita memang guna herba sahaja. Semata-matanya herba sahaja. Jadi tak ada campuran, tak ada benda yang boleh efek. Macam kalau korang makan ulam kan. Kalau korang makan ulam boleh tak makan vitamin? Boleh je kan. Sebab ulam pun berkhasiat juga macam herba juga. Cuma herba ni dia lebih lebih kepada tumbuhan hutan kan. Ulam tu tumbuhan melata kat kawasan-kawasan rumah. Hai Mal, apa khabar? Minta tolong share
minta tolong share-share dekat korang punya page, dekat grup-grup yang korang masuk kan, grup-grup ibu-ibu yang tengah nak beranak kan, supaya diorang pun boleh kongsi informasi, okay? Macam tu. Jadi kita nak kena tahu yang apa-apa pun pemakanan ibu tu sangat-sangat penting. Janganlah korang makan anak kuning tapi saya makan ikan bilis sahaja. Tak boleh makan benda lain. Nasi dengan ikan bilis. Lada hitam tak boleh makan, sayur tak boleh makan, semua tak boleh makan. Dia boleh makan nasi dengan ikan bilis sahaja. Anak buah Mal baru 3 kali cek kuning, dari 256 turun 168 dah tadi, minum sepang kederang je. Kan? Kak Eja cakap sepang kederang ni dia sangat-sangat mild. Sangat-sangat mild dan sangat-sangat bagus untuk membantu mengurangkan bacaan kekuningan baby korang. Jadi jangan takut, sebabnya kalau kata takut kuat lah, jamu lah, dia 2 jenis kayu sahaja. Dan fungsinya adalah untuk membantu menambahkan susu badan korang. Dia bantu blood circulation, memulihkan luka dalaman dan membantu menambahkan susu berat. Bila susu berat banyak inilah yang boleh membantu mengurangkan kekuningan. Okey, sebenarnya dia ada proses, dia ada circle. Minum, jadi susu. Susu berat ni dia akan bantu mengurangkan kekuningan baby. Bila susu banyak, baby akan kerap minum. Bila kerap minum susu yang berat, dia akan kerap kencing dan berak. Bila kerap kencing dan berak, kekuningan akan semakin berkurangan. Dia punya rantaian macam tu. Kan hard milk. Kita nak hard milk tu. Kita tak nak susu yang cair-cair tu. Kita tak nak. Alhamdulillah saya minum sepang susu meriah. Cuma awal-awal memang ke laut lah pengambilannya. Sebab ular-alik cek kuning baby. Syukur juga anak bukan jenis meragam sangat. Kuning anak turun cuma sikit demi sikit. Sebab kita kena minum cara yang Kak Eja ajar. Minum cara Kak Eja ajar. InsyaAllah korang akan dapat efek dia. Dapat efek dia insyaAllah. Kita bantu untuk daripada segi perawatan herba ni sebenarnya tak susah pun. Kalau nak dapatkan khasiat tu cumanya ikut aturan. Baby kerap berak 5 hingga 6 kali. Bila baby kerap berak, kuning akan cepat habis. Memang betul Mal. Kalau baby kerap berak akan cepat habis. Ada orang dia takut baby dia berak. Kena tahu baby berak normal sampai 6 kali. Dan Zah, kalau nak jadi stokis boleh PM Kak Eja. Kak Eja memang sekarang ni tengah mencari ejen dan stokis untuk produk Kak Eja sebab kita baru mula nak memperbesarkan perniagaan lah kan. Sebab sebelum ni kita perniagaan ni dah lama sebenarnya. Perniagaan herba ni dah kalau nak ikutkan dah 100 tahun. 100 lebih tahun daripada keturunan yang dulu-dulu. Jadi ramuannya tu adalah ramuan yang lama. Ramuan yang lama ni diturunkan kepada orang tua, dah kelima keturunannya. Dah 5 dah keturunan meramuh keturunan perbidanan ni lah. Jadi ramuannya adalah ramuan yang dah lama. Okey, dah lama. Jadi cumanya sekarang ni baru kita komersialkan daripada segi cuma sekarang ni baru perkenalkan lah. Kalau dulu orang dulu jual untuk orang-orang dekat kampung kan, orang-orang sebelah kampung nak beli kan, dia tahu datang kan. Tak adalah banyak macam sekarang. Dah start ambil. Boleh PM Kak Eja, kita dah start ambil start bulan 6 ni. Tak banyak lagi stokis dan ejen. Jadi kalau siapa-siapa yang nak jadi pioneer, maknanya yang siapa-siapa yang nak jadi pemegang yang banyak, maknanya nanti banyak orang yang boleh ambil dengan korang, bolehlah cepat-cepat menghubungi kami. Sebab kita ada grup-grup juga dalam ni. InsyaAllah kita pun, Kak Eja pun tak berapa tahu sangat. Kalau korang boleh tunjukkan Kak Eja pun insyaAllah boleh kan. Kak Eja nak cakap betul, Kak Eja bukan orang bisnes kalau daripada dulu. Kak Eja adalah pekerja dulu. Barulah pergi belajar bisnes sekarang ni. Alhamdulillah dah semakin bagus. Dan kalau nak ikutkan daripada segi potensi produk tu sangat-sangat bagus. Sebab apa? Kita nak bantu. Kan nak bantu adik-adik kat luar sana yang tak tahu, yang kasihan kan jalan melirik-lirik. Kak Eja selalu kalau nampak adik-adik yang jalan
menyerit-nyerit ni rasa macam nak tegur, "Adik, kalau Kak bagi kau ubat nak tak?" Tahu tak? Rasa tu sangat-sangat kuat. Jadi insting tu sangat-sangat kuat kan, sangat-sangat dekat kan. Jadi sebab tu Kak Ija beranikan diri cuba untuk memperluaskan penggunaan herba ni. Walaupun uh, mula-mula kita tak tahu juga, ramai lagi tak orang nak rebus-rebus herba ni. Tapi insyaAllah bagus. Bagus untuk kesihatan kita dan bagus juga untuk anak-anak. Kak Ija ada anak yang lelah kan. Ada anak yang lelah, ada anak-anak yang tak berapa sihat. Kan bukan kata tak ada. Kalau macam Kak Ija pun, kalau Kak Ija sakit tak dada ke, Kak Ija sakit tekak ke, kalau rebus ubat periuk, minum 3-4 kali hilang kan. Bukan sebab asbabnya lah. Asbabnya sebab herba dalam tu banyak, herba dalam tu banyak, jadi khasiat dia tu pun banyak insyaAllah kan. Kita gunakan lebih daripada 45 jenis herba untuk keseluruhan set tu kan. Jadi banyaklah khasiat yang korang boleh dapat, tapi Kak Ija tak nak overclaim, tak nak cerita banyak-banyak, cuba. Okay? Jadi pada adik-adik yang ada anak kekuningan, jangan terlampau stres, jangan terlampau takut, jalani rawatan korang dengan betul, maknanya ikut aturan pemakanan ubat kan, ikut aturan minum sepang kan. Sepang ni sangat-sangat senang, korang nak rebus, masuk dalam tupperware, masuk dalam botol air, boleh bawa kalau korang nak pergi bawa check up baby kan. Cumanya kalau nak berjalan tu lebih hati-hati, pakai stokin kan. Kalau ada orang yang boleh mengurut dengan baik, dah balik tu, dah habis check up baby kuning tu, nanti baby dah tak kuning, panggillah tukang urut untuk bantu betulkan kedudukan rahim lagi, untuk bantu urutkan urat-urat kita. Sebab kita banyak bergerak, kita takut urat besar kita bentan, kita takut nanti sakit belakang, takut nanti sakit celah kangkang kan. Kita tak nak macam tu. Jadi kalau boleh lepas dah habis pemeriksaan baby tu, nanti kalau boleh, kalau dah 15 hari ke 7 hari ke, panggillah orang yang pandai-pandai untuk betulkan kedudukan rahim. Macam tu kan. Beli set berpantang ni. Suruh paksa beli set berpantang. Boleh, tak ada masalah. Kalau nak dapatkan set berpantang, boleh dapatkan daripada Kak Ija. Ataupun daripada agent-agent, ataupun daripada dropship. Kalau ada stokis yang nak masuk pun boleh dapatkan. Kak Ija pun banyak sangat order. Kena order. Sebab kita, herba adalah herba yang tak ada chemicals. Dan Kak Ija ni bukannya penghilang besar-besaran. Bukan. Kak Ija adalah pembuat yang kita buat style lama lagi. Style lama. Masih lagi style lama kan. Jadi itulah antara rawatan yang boleh digunakan untuk membantu mengurangkan kekuningan kepada baby. Okey, dan satu lagi Kak Ija nak cakap. Besok kita nak cerita pasal satu topik yang agak menarik. Tadi ada orang minta, ceritalah lagi. Ini adalah pasal keguguran. Okey, keguguran daripada segi perawatan moden dan juga daripada segi perawatan Islam. Okey, perawatan Islam atau perawatan orang dulu lah. Kan, keguguran kaitan rahim lemah dan juga saka. Okey, sebab banyak orang yang dia keguguran, tapi dia tak tahu sebab apa dia keguguran. Kerap keguguran. Jadi Kak Ija nak bagi korang info. Okey, bagi korang info ni style orang dulu-dulu lah kan. Cerita orang dulu-dulu. Kak Ija cerita nenek kebayan. Kalau cerita nenek moden, kan lain. Kak Ija cerita nenek kebayan. Jadi cerita pasal orang dulu-dulu. Okey. Jadi sekian dulu untuk hari ni. Kita jumpa lagi esok pukul 10 malam dalam segmen Borak Nenek Kebayan. Cerita pasal orang dulu-dulu, cerita pasal petua-petua, cerita pasal info-info pasal berpantang, pasal kewanitaan. Banyak info yang Kak Ija insyaAllah boleh kongsikan berdasarkan pengalaman, berdasarkan cerita nenek-nenek. Sebab nenek Kak Ija, nyam Kak Ija, makcik Kak Ija ni bidan. Yang Kak Ija adalah bidan raja di Pekan. Nenek Kak Ija, makcik. Memang dua kali ambil set Kak Ija. Memang best. Alhamdulillah. Thank you Ikin. Ramai yang kata best. InsyaAllah Kak Ija kongsi apa yang insyaAllah cuba sangat bagi yang paling bagus. Cuba sangat bagi yang paling baik. Cuba sangat bagi korang yang paling
sesuai untuk korang. Kak Ija cuba alignkan betul-betul. Kan, cuba buatkan aturan yang cantik-cantik untuk korang. Cuba bagi korang mudah, cuba bagi korang sihat. Bukan Kak Ija lah, asbabnya sahaja. Yang menyembuhkan tu Allah. Dan itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi besok. Okey, bagi anak set berpantang boleh dapatkan daripada Kak Ija ataupun daripada ejen-ejen. Dan kalau yang berminat untuk memudahkan perniagaan, boleh kontak Kak Ija. InsyaAllah kita orang boleh bantu. Kita bantu daripada segi cara nak berniaga, macam mana tak nak elakkan daripada langgar tiang ke apa-apa ke, insyaAllah kita bantu sikit-sikit. Okey, Kak Ija doakan semua dalam keadaan sihat. Bagi mereka-mereka yang dah bersalin, selamat berpantang. Bagi mereka-mereka yang tengah hamil, jangan lupa siapkan set berpantang anda kerana kesihatan diri anda adalah sangat-sangat penting. Jangan jadi ibu yang tak sihat untuk anak anda kerana bila kita emotionally tak sihat, kita akan efek pada anak kita. Kalau korang pun buat muka menangis ke anak korang, anak akan menangis. Jadi kalau kita tak sihat, anak kita tengok kita tak sihat, dia pun lama-lama akan effect. Kan? Jadi kita tak nak macam tu. Jadi ibu yang sihat, insyaAllah Kak Ija doakan semua bawah lindungan Allah. Jaga kesihatan masing-masing. Kita jumpa lagi esok pukul 10 malam. Bye-bye. Assalamualaikum.